interface macam ni lah meetings. Okay, saya tak bagi yang PowerPoint punya ni. Okay, so ni ada tambahan lagi proses. Okay, macam kalau dengan uninformed, untuk state space search, ini adalah satu topik di mana kita buat searching proses. Okay, macam kalau awak gunakan main games, okay, games yang gerak ke depan, ke belakang, game ular, snake yang dulu kalau siapa-siapa sempat main, ataupun you main Mobile Legends ke yang gerak ke depan, tu advance sikit. Ataupun kalau you ada robot vacuum, gerak pergerakan dia, okay, itu semua adalah gunakan algorithm searching. So untuk searching ni macam saya mention tadi ada 3 bahagian So itu masuk bahagian yang pertama, which is uninformed. So untuk uninformed ni dia ada 2 algorithms yang awak kena tahu, iaitu breadth first search and depth first search, BFS dengan DFS. Okay, before kita go in details untuk algorithms tu, awak kena tahu bila kita nak buat searching process, dia kena ada 4 components ni. Yang pertama, dia mesti ada state. State kat sini maksudnya kalau awak guna Waze, awak daripada initial state, itu panggil state initial states, and what is you punya goal. So destination ataupun nak punya goal states ni ialah step yang keempat lah. So states kat sini ialah apa proses yang awak nak sampai ke destination, apa state yang awak kena lalu. Okay, and then kita ada operator, macam mana nak reach kepada destination, and macam biasalah, okay, ada start. So untuk yang ni saya tak go through sebab application of state search ni macam mana ni games yang Pac-Man, pergerakan dia atas bawah kan, kiri kanan macam tu. And ini vacuum, macam mana dia bergerak, so ada proses dia ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, okay. Yang ini kita akan belajar later dekat advance. Ini soalan final selalu tanya, okay, daripada peta, and awak kena kira. Ni semua tak penting lagi untuk hari ni. Kita akan tengok uninformed punya state search. Okay, so basically hari ni hanya untuk uninformed. Kenapa uninformed? Because kita tak ada additional information. Nanti kita tengok yang informed tu dia ada weightage. Macam contohnya kalau awak nak pergi ke daripada Jasin nak pergi ke Bandar Hilir. So kalau uninformed ni awak gamble je, lalu je mana-mana, ikut signboard. Okay. Kalau informed, dia akan, awak kalau gunakan informed ni maksudnya kalau gunakan lalu kat Semerbuk ada 10 km. Kalau awak lalu dekat Aikro katakan 25 km. So awak akan pilih yang mana? Awak akan ambil 10 lah, tengok ni. Itu informed. Awak ada additional information yang helps awak untuk buat decision which track you nak pergi. Okay, untuk uninformed dia ada 2 algorithm iaitu BFS dengan DFS. Untuk informed dia ada 3, hill climbing, best, first search and A star. So A star ni dalam final wajib keluar, so jadi kita akan spend masa sikit lebih kat situ nak bagi awak faham sebab dia sedikit confusing. Okay, so far so good? Yes, madam. Jangan ngantuk lagi sekejap je ni. Sebab uninformed ni senang. So uninformed ni kita namakan dia sebagai brute force search. Okay, kenapa? Because dia tak ada information, so dia bersifat gamble, dia akan terus bergerak ikut dia punya algorithm. Sama ada terus ke bawah sampai hujung ataupun dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Okay, so kita tengok breadth-first search ni dia akan go through daripada atas ni route. You nampak saya punya mouse ke? Nampak, madam. Nampak So dia akan gerak daripada roots ni ke bawah and then seluruh siblings untuk level 1 ni. Kalau depth first ni dia akan turun ke bawah terus sampai dia punya cicit. Okay. And then baru dia track back ke atas. Ada beza Yang ni kita nampak dia macam zigzag. Okay. Tapi kalau depth first ni dia punya zigzag dia macam bentuk diagonal. Okay.
So kita tengok examples nak bagi awak faham. Okay. Soalan akan beri awak gambar tree. Okay. Contohnya saya katakan saya letak sini A and then sini adalah B, C. Saya tak nak C. Tak boleh padam ni je ke? Okay, let's say kita ada 2 je. Okay, kita ada B, kita ada C, and then B ni ada D, ada E, ada F, C ni ada G. Okay, so kita buat BFS dulu. Okay, so BFS ni konsep dia akan baca sini, 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 sini. Boleh? So bila awak nak gunakan BFS, so kita akan ada 3 columns. Okay, yang pertama apa Open close. Okay, kita ada yang pertama is you punya open. Okay, and then kat sini saya selalu guna to be visit. Okay, and sini adalah visited, means kita dah buat, kita dah go through. Okay, so first masa kita sini nombor 1 Okay, so first is so first kita akan letak to be visit. Tengok apa ada kat sini. A, betul? So dia letak A kat sini. Okay, so visited ni akan empty lah sebab tak ada apa-apa lagi. Okay, sampai sini faham tak? Sebab yang first ni memang kena betul dulu. Faham, madam. Okay, yang ni bukan open yang ni evaluated. Tengok. Okay, so initially kita akan start dengan ini. So numbering penting Okay, then kita ada yang kedua. Yang kedua adalah kita akan start dengan A. Sebab dalam awak punya open to be visit ni kita namakan dia open. Okay. And visited ni ialah close, means kita dah visit. So kita akan start dengan A. Okay, so A ni ada anak dia apa? B and C. So awak letak B, C. And then bila awak dah evaluate, dia akan jadi visited. Okay, boleh tak? Sampai sini faham tak? Faham, madam. Faham. Okay, and then kita pergi dekat nombor 3. So dekat 3 ni, tengok dalam awak punya open ataupun yang to be visit is B. So you tulis B. So B ni ada anak tak? Ada D, E, F. Lagi satu Saya ni laju sangat. Let's say awak start dengan A and awak punya destination katakan adalah F. Okay? Ingat F ni you punya destination. Ingat lagi kan tadi ada 4 kriteria untuk buat searching. Yang pertama awak kena ada a set of
states, and then awak kena ada initial state which is A, and then ada operator kita evaluate ni, and then kita ada apa goal ataupun destination. So destination kita ialah F. Okay, so tengok balik dekat B ni, anak dia ialah D, E, F. So awak akan tulis C, D, start pen merah pula ni, sekejap C, so C, ambil balik C ni, okay, and then tambah je kat belakang dia D, E, F. So dekat sini akan jadi A, B. Boleh tak? Boleh, madam. Okay, then kita tengok first notes dalam awak punya open bracket, awak punya open bracket ni adalah C. Okay, always start yang pertama So C ni ada anak tak? G. So G ni nak tambah kat mana? Salin balik D, E, F, G. So sini akan jadi A, B, C. Okay, and then kita masuk ke yang kelima. Again, tengok balik kat sini. D. Kita akan start dengan D untuk evaluate because dia first notes. And tengok D ni ada tak anak bawah dia? Tak ada. So then tak perlu tambah. You just continue je E, F, G. So sini akan jadi A, B, C, D. And then kita tengok dalam note seterusnya ialah E. So E tak ada anak, F, G. So sini akan jadi A, B, C, D, E. And then kita sambung lagi F. F is you punya destination. Okay, tapi tak boleh stop lagi, kena masukkan destination ni dalam close. So apa buat? G. And again F ni tak ada anak kan? A, B, C, D, E, F. So sampai sini stop. Sebab awak dah sampai destination. So awak akan letak kat sini numbers of nodes needed to reach F is 7. Boleh tak? Boleh. Faham. Faham Faham. Okay, let's say ini adalah BFS. So kalau awak nampak cara dia bekerja, awak akan start A, B, C, D, E, F. Okay, dia memang brief first search. Okay, gunakan soalan yang sama. Kita akan buat untuk DFS pula. A, B, C, D, E, F, G. So ni adalah DFS. So A, B, C, D, E, F, G. And again, ini adalah awak punya destination, ini adalah awak punya initial state. And DFS ni kalau awak ingat dia macam ni. Okay, dia bergerak bentuk W. Okay. So macam yang kita nak buat, sama macam tadi. You ada evaluate, and then you ada open, and you ada close. So initial state je awak akan ada open list adalah A, and close awak empty. Okay, so ni nombor 1 awak. So nombor 2 awak, A, ada anak B and C. So evaluate A, B, C. C akan jadi A. And then nombor 3, dalam list ni adalah B. B ada anak D, E, F. So apa buat? D, E, F, baru copy C. Nampak beza tak? Nampak. Dapat, madam. Asal you all lemau sangat ni? Ada test ke tadi?
Saya tak faham sangat madam, kenapa C dekat last? Ini the way of doing DFS. Okay, because kita nak sampai ke cicit dulu. So C ni consider sibling. So sibling ni akan ke belakang because dia utamakan cicit dia. Kalau ke atas ni, dia utamakan sibling. So that's why cicit ni semua ni letak kat belakang lepas siblings. Boleh? Faham, okey. Okay, so Faham, ingat konsep BFS dia prone kepada siblings. Untuk DFS dia more on dia punya cicit ni. Okay, boleh? Okay, so now kita tutup ni. So dalam list seterusnya awak ada D. D tak ada sibling atau tak ada anak kan? So kita tak payah add dia. So kita letak salin balik yang belakang ni E, F, C. So awak dapat A, B, D. Beza jawapan tadi A, B, C. Sekarang A, B, D. And then yang kelima, dalam first list dekat open ni adalah E. So E pun tak ada anak. Jadi awak akan dapat F, C. So sini akan jadi A, B, D, E. And kita dah sampai destination dekat F. So F ni tak ada anak. Again dia sampai dalam ni adalah C, copy je. So A, B, D, E, F. So numbers of nodes needed to reach F is 6. Kalau guna DFS kita dapat 6. Kalau guna BFS kita dapat 7. Boleh? Faham. Faham, madam. Boleh madam. Ini sahaja yang awak kena tahu hari ni. Senang kan? Okey. Boleh? Okey. Kita tengok soalan tutorial. Mana saya punya tutorial? Okey, nampak ni? Nampak, madam. Nampak. Saya upload dulu. You all download and then saya nak awak jawab Saya tunggu awak jawab. Basically chapter ni dah habis lah. Bukan. Topik ni dah habis. Okay? Nanti later saya betulkan ni hantar kat mana pun. Pula ni. Okay, boleh download dekat files. And tengok soalan nombor 1. Okay, diberi 3 dengan 4 ni ignore because 3 and 4 ni untuk inform search. So kita tak belajar lagi inform search kita masuk minggu depan. So ignore 3 dengan 4 ni. You just concern on dia punya node sahaja. Okay, so diberi tree sebegini and initial state awak lah A. So awak nak punya destination adalah L. Okay, buat BFS dengan DFS. Okay, saya bagi awak masa 10 minit. You all perlukan tengok whiteboard ke? Hello? Tak kot. Madam ni buat dekat mana? Kat kertas Buat kat kertas. Kalau you all ada whiteboard, you all buat kat whiteboard lah. Buat kat kertas ke whiteboard ke, nanti kalau saya panggil kena tunjuk Okay. Boleh.
Okey, dah dapat jawapan? Kejap, madam. Sekejap, madam. Okay. Make sure dah upload dekat siap-siap Nanti saya panggil just share je dia punya jawapan. Nanti bila you try buat soalan nombor 2, kita hari ni nak discuss soalan 1 je. Okay, soalan nombor 2 nanti you try kat rumah, you akan nampak ada masalah So always start daripada kiri ke kanan. Ingat bila kita buat tree ni, kita buat kiri ke kanan, and then lagi satu, kalau kita dah panggil dia, kita dah guna je, kita panggil balik. Contoh macam awak nak pergi ke daripada sini nak pergi ke contoh kepada Bandar Hilir. Awak dah lalu dekat Semabuk, lepas tu awak nak pergi ke Peringgit, contoh. So tak boleh balik ke Semabuk sebab Semabuk dah lalu. Faham nanti soalan nombor 2 tu nanti you nampak ada benda macam tu. Kena buat nanti baru nampak. So anyone yang dah ready? Ke nak volunteer atau saya panggil nama? Saya tak siap lagi. Ni nak volunteer. Lambat sikit, madam. Okey, 5 minit lagi
Nanti kita keluar. Ada yang dapat jawapan? Awak dah ada jawapan, share lah. Kita boleh habis cepat. Madam, Ah, kalau madam buka balik madam punya tu boleh tak? whiteboard. Sebab saya tak ingat yang DFS tu. Okey, boleh. Hairul Nisa nanti boleh share jawapan Sekejap, saya upload dekat file boleh? Macam biasa, boleh Okey, boleh. Sekejap export. Hairul Nisa boleh share jawapan? Boleh madam. Okey, sekejap ni awak share je. Macam mana je form ni? F-O-R-M-E uninformed. Madam nampak tak? Nampak. Sekejap saya upload dulu jap. Sekejap je. Saya upload SVG file You all okay kan SVG file? Kita tak pernah buka selama ni. Boleh kot. Tahu? Boleh kot rasanya. AGP file tu apa madam? Dia akan buka dekat dekat Chrome lah website. So you boleh scroll ke bawah ke atas. Kalau saya guna PNG, gambar dia kecil kan. Okay, siapa nama ni? Hairul Nisa. Berapa numbers of notes? 13. Sekejap saya check jawapan awak. Sekejap A, B, C, D, E. Okey, jawapan Hairul Nisa ni betul. Semua orang dapat sama tak? Dapat. Untuk BFS. Sama-sama. Dapat Dapat 13 sama. tu. Ya. Kalau dapat sama tu maksudnya faham lah. Make sure sama tau. Bukannya sama sebab you tengok jawapan ni. Checkkan jawapan you Hairul Nisa, you dah siap yang DFS? Dah. DFS dah upload? Madam nampak tak? Nampak. Okay, sekejap saya check. Okay, jawapan ni juga betul. So dia total number state adalah 12 and usually biasanya DFS akan bagi jawapan yang lebih shorter daripada BFS. Okay. Tapi tengok dia kena tengok soalan kat mana placement of you punya destination. Okay. Semua orang dapat tak lebih kurang sama? Sepatutnya sama lah macam ni. Tak ada lebih kurang. Memang sama macam ni. Dapat. Dapat Dapat sama Saya Okay. dapat madam.
Nanti bila kita dah masuk inform search nanti you akan confuse sikit because the way nak buat susun dia dah berbeza sikit. Kalau inform ni dia ada weightage, so you akan susun ikut pemberat. You kena susun ikut mana yang lebih berat lah, ikut priority dia. So untuk BFS dengan DFS dia di bawah kategori uninformed, so dia adalah brute force. Okay. Hopefully everyone